Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustaz Muhammad Firdaus dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Zainal bin Abid ingin membentangkan tentang fitnah. Fitnah juga boleh mendatangkan keburukan kepada agama dan masyarakat mengikut sumber Suhaimi dan Rusdi Helma pada tahun 2012. Fitnah juga boleh membawa kepada kehancuran sesebuah masyarakat. Fitnah dalam dunia moden kini cepat tersebar meluas melalui media massa, iaitu melalui WhatsApp, Facebook, laman sesawang, Telegram dan lain-lain lagi. Manusia kini mampu menyebarkan fitnah dengan cepat, mudah seiring dengan pemodenan teknologi pada masa kini. Pada masa kini, terdapat banyak sekali hiburan melampaui batas. Ini adalah 5 contoh hiburan melampau. Yang pertama adalah program hiburan, di mana mematlamatkan kebaikan dan kesejahteraan. Kedua, mengambil masa yang sesuai dengan sensitiviti masyarakat dan ajaran Islam. Yang ketiga adalah tidak disertakan oleh perbuatan-perbuatan haram dan maksiat. Seterusnya, yang kedua adalah persembahan muzik. Yang pertama adalah tidak menimbulkan gerak-gerik liar. Kedua, tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Dan ketiga, tidak melalaikan. Yang ketiga adalah lirik. Pertama, tidak mengandungi ungkapan-ungkapan yang melanggar adab kesopanan dalam Islam. Kedua, tidak mengandungi ungkapan yang melarang atau melanggar akidah dan syariat Islam. Ketiga adalah tidak boleh menjadikan teks Al-Quran sebagai lirik lagu. Dan keempat adalah persembahan artis, di mana yang pertama berinteraksi dengan penonton secara sopan dan disertai dengan kata-kata yang boleh membina nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, berpakaian kemas, sopan, serta tidak memakai pakaian yang boleh mendedahkan diri kepada penonton dan tidak bercanggah dengan kefahaman Islam. Ketiga adalah tidak mengucapkan kata-kata yang menggalakkan perbuatan maksiat atau menghina agama Islam. Kelima adalah persembahan tarian, di mana yang pertama tidak bertujuan pemujaan atau penyembahan dari segi persembahan. Kedua, tidak dipersembahkan dengan gaya yang berahi. Dan ketiga adalah gerak tari yang dipersembahkan tidak menimbulkan fitnah terhadap seseorang atau masyarakat. Seterusnya adalah etika kewartawanan, di mana menurut Aminuddin Basir pada 2009, media komunikasi tidak dapat dipisahkan daripada mesej. Komunikasi mempunyai pergerakan dalam lingkungan undang-undang serta berpegang teguh pada akhlak dan etika keseluruhan demi menjaga kepentingan dan keselamatan negara dan masyarakat awam. Di sini terdapat beberapa panduan dan etika kewartawanan dalam Islam seperti berikut. Yang pertama, dilarang menyiarkan berita-berita berunsur fitnah dalam pelbagai bentuk. Kedua, dilarang menyebarkan perkara-perkara yang luca atau unsur-unsur luca. Yang ketiga, tidak harus membesar-besarkan sesuatu perkara yang tidak penting. Yang keempat, mengkaji semula setiap berita sama ada benar atau tidak jika perlu. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar dan atau tidak jelas. Ini adalah kod etika di Malaysia. Terdapat 6 kod etika di Malaysia. Yang pertama, tugas utama wartawan iaitu melaporkan kebenaran dan menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar. Kedua, dalam melakukan atau melaksanakan tugas,
seseorang wartawan perlulah menghayati kebebasan atau memungut dan menyiarkan berita secara jujur, serta berhak membuat ulasan atau kritikan yang saksama atau sama rata. Ketiga, wartawan hendaklah menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambaran, filem, dan dokumen. Yang keempat adalah sebarang maklumat yang tersiar yang didapati tidak benar hendaklah diperbetulkan. Yang kelima, wartawan hendaklah menghormati rahsia sumber dari berita. Dan terakhir adalah wartawan tidak boleh menyiarkan berita atau rencana yang bersifat perkauman dan bertentangan dengan tata susila masyarakat majmuk, terutamanya di Malaysia. Ini adalah kesantunan bahasa, di mana kesantunan bermula dengan memahami dan mengujarkan sesuatu yang dianggap baik dari sudut peraturan sosial. Kesantunan bahasa juga berkait rapat dengan kelancaran komunikasi melalui penggunaan bahasa yang betul. Dalam Islam, konsep kesantunan bahasa dapat dirujuk melalui beberapa perbahasan yang telah terkandung dalam Al-Quran yang berkaitan dengan etika komunikasi, sebagaimana penelitian yang dibuat oleh Nurdayana dan Zulkifli pada tahun 2015. Ini adalah teknik kesantunan bahasa. Terdapat ada 4 teknik kesantunan bahasa. Yang pertama adalah teknik doa, di mana memulakan komunikasi dengan ucapan Bismillah atau Al-Fatihah. Ungkapan ini merupakan doa atau yang bermaksud permohonan kebaikan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah teknik bersyukur, iaitu ungkapan alhamdulillah yang melambangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Teknik ini dapat menghindari seseorang daripada bersikap sombong dan meninggi diri. Yang ketiga adalah teknik salam, di mana teknik memberi ucapan salam sebelum berbicara atau berunding sesuatu boleh dianggap sebagai salah satu cara untuk bertegur sapa dengan lemah lembut. Ini mencerminkan kesantunan seseorang. Komunikasi yang baik memerlukan kefahaman, makna dan mesej yang jelas, sekaligus dapat menghindar kritikan dari seseorang. Yang terakhir adalah teknik insya Allah, di mana perkataan insya Allah merujuk ungkapan yang bermaksud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teknik ini salah satu teknik kesantunan bahasa menggunakan kekerdilan dan sikap rendah diri manusia apabila mengetahui sesuatu perkara yang berlaku dan akan datang. Unsur-unsur khurafat dalam filem. Unsur-unsur yang berlaku atau dilakukan semula melalui filem memberi pengetahuan dan kefahaman kepada masyarakat berkenaan bagaimana unsur khurafat dilakukan, perkara yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan filem ini, pihak JAKIM telah mengeluarkan garis panduan yang telah digunakan bagi menghasilkan bahan audio atau visual supaya tidak bercanggah dengan akidah Islam. Ini adalah tahrif, khurafat, tahayul dan kepercayaan karut, di mana yang pertama adalah khurafat. Khurafat adalah sesuatu perkara yang tidak benar dan tidak masuk akal serta sukar untuk dipercayai. Juga berbentuk rekaan atau dongeng, karut dan menyimpang dari ajaran Islam. Manakala tahayul pula adalah sesuatu perkara atau rekaan, ajaran, pantang larang, adat resam, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang bercampur aduk dengan perkara-perkara yang dusta yang menyimpang dari ajaran Islam. Manakala bagi kepercayaan karut pula adalah tata cara, kegiatan, penciptaan, kebendaan
kerohanian, kemasyarakatan, tamadun, peradaban, rekaan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai maksud dan perkataan yang rapat antara satu sama yang lain. Ini adalah ciri-ciri khurafat tahayul dalam bahan penerbitan. Garis panduan JAKIM telah mengeluarkan pada 2019 di mana di antara ciri-ciri khurafat dan tahayul seperti berikut. Yang pertama, cerita-cerita yang tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, cerita-cerita yang berunsur mitos atau legenda, rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. Ketiga, cerita-cerita yang bersumberkan kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Keempat, cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bagi tujuan memudaratkan orang lain dan menyeleweng dari akidah Islam. Yang kelima, penggunaan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya bagi tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah cerita-cerita yang mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariat Islam. Ini adalah bentuk-bentuk khurafat dan tahayul. Bentuk-bentuk khurafat dan tahayul seperti yang berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat seperti kuburan, pokok kayu dan seumpamanya. Yang kedua, kepercayaan kepada nasib sial seperti adat membuang sial. Yang ketiga, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan daripadanya, umpamanya adat pemujaan kampung. Yang keempat adalah kepercayaan kepada bertambahnya dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja, yaitu semangat padi. Yang kelima adalah kepercayaan terhadap amalan-amalan binatang, angka-angka atau raja-raja tertentu. Dan yang terakhir adalah pemujaan objek-objek tertentu seperti roh nenek moyang dan kuburan. Kesimpulannya, konsep hubungan sesama manusia, persaudaraan dan kejiranan amat penting untuk difahami. Nilai-nilai murni seperti kasih sayang, belas kasihan, saling menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab dapat memupuk masyarakat yang bersatu padu dan hidup dalam aman dan tentram serta damai. Kehidupan masyarakat mempunyai batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Ianya melibatkan batas-batas pergaulan dan adab sesama manusia. Dalam konteks Malaysia, integrasi budaya amat dititik beratkan supaya rakyat dapat hidup dengan selesa dan saling menghormati antara satu sama yang lain. Namun, pelbagai isu seperti perkauman, penyebaran fitnah, hiburan lampau, etika kewartawanan, kesantunan bahasa dan unsur-unsur khurafat perlu ditangani dengan baik supaya tidak wujud perpecahan dalam masyarakat yang majmuk, terutamanya di Malaysia. Saya Muhammad Zainal mengakhiri ucapan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.